Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 9 Januari 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan bertemu dengan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Hajiji Noor dan kepimpinan barisan tertinggi Barisan Nasional BN Sabah malam ini bagi mencari penyelesaian kemelut politik yang melanda negeri tersebut. Anwar yang kini mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Indonesia dijadual tiba ke Sabah bersama timbalannya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Krisis politik Sabah tercetus selepas pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mengumumkan untuk menarik sokongan dari kerajaan negeri susulan hilang kepercayaan terhadap kedudukan Hajiji sebagai Ketua Menteri selain pelanggaran perjanjian antara BN dan Perikatan Nasional PN. Dalam pada itu, BN difahamkan turut mengadakan rundingan bersama Parti Warisan bagi membentuk kerjasama melalui pintu belakang sekaligus menggugurkan Hajiji. Bagaimanapun, sumber terdekat memaklumkan bahawa pergolakan politik Sabah hanya membabitkan GRS dan BN namun tidak membabitkan warisan di blok pembangkang. Dalam perkembangan terbaru, Hajiji mendakwa beliau telah memperoleh 44 surat akuan bersumpah SD sekaligus menepis dakwaan kerajaan negeri Sabah akan tumbang. Sementara itu, kuasa menentukan siapa antara 3 pemimpin utama di Sabah yang mempunyai sokongan majoriti terletak di tangan Yang di-Pertua Negeri Tun Juhar Mahiruddin. Dalam majlis makan malam bersama diaspora dan pelajar Malaysia di Indonesia di Kedutaan Malaysia malam semalam, Anwar Ibrahim turut menegaskan Malaysia harus bebas daripada golongan yang menggunakan kuasa untuk mengumpul kekayaan sendiri dan puak mereka. Selain itu, beliau memberitahu bahawa pihaknya juga tidak akan bertolak ansur sama sekali mengenai perbuatan tersebut walaupun akan menggugat kedudukannya selaku Perdana Menteri. Jelasnya, rakyat juga sudah bosan dengan mereka yang berbicara soal demokrasi atau ketuanan Melayu tetapi mengkhianati amanah dengan salah guna kuasa untuk merebut harta pusaka yang bukan hak mereka. Tambahnya lagi, ketegangan sosial yang dimulakan tokoh-tokoh politik yang terjerat dengan masalah dan mahu lari menggunakan alasan kaum dan agama tidak harus diteruskan kerana itu akan menjadi punca kepada perpecahan negara. Dalam ucapan sama, Anwar turut mengulangi tekad kerajaan perpaduan akan terus memastikan badan kehakiman perlu bebas daripada pengaruh eksekutif ataupun politik. Awal pagi tadi, Anwar turut mengadakan mesyuarat 2 hala bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Saya sedikit pun tidak menyesali setiap minit yang ditabur dalam perjuangan ini. Itu kata-kata yang diberikan oleh bekas naib Presiden PKR, Tian Chua, berikutan keputusan pemecatannya baru-baru ini. Tian Chua turut membangkitkan tindakan Jawatan Kuasa Disiplin PKR yang mengumumkan keputusan itu sebelum memaklumkan kepadanya terlebih dahulu dianggap sebagai tidak profesional dan tidak sopan. Tian Chua turut menegaskan bahawa beliau menerima keputusan itu malah telah bersedia berdepan sebarang tindakan selepas bertanding dalam PRU15 sebagai calon bebas. Untuk rekod, mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat PKR memutuskan untuk memecat Tian Chua serta 4 lagi anggota kerana bertanding sebagai calon bebas dalam PRU yang lalu namun tetap memberikan tempoh 14 hari kepadanya untuk rayuan pemecatan. Tian Chua memberitahu bahawa dirinya akan terus berjuang untuk pembaharuan walaupun tidak lagi bersama dengan PKR. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bersedia membawa isu peningkatan kos umrah kepada pihak Arab Saudi. Perkara tersebut disuarakannya sebagai mengulas laporan muka depan utusan Malaysia hari ini yang mendedahkan lonjakan secara mendadak kadar hotel di Tanah Suci. Lonjakan caj itu dilihat naik mendadak selepas tamat musim haji tahun lalu disebabkan tren permintaan melebihi penawaran untuk hotel di Tanah Suci yang semakin bertambah. Beliau melihat situasi kali ini turut disebabkan impak kenaikan kos di Arab Saudi sendiri yang tentunya juga memberikan kesan kepada jemaah negara lain.
Sehubungan itu, beliau mengharapkan pihak agensi umrah di tanah air dapat memberi pertimbangan ruang dan kaedah terbaik agar kenaikan kos dikenakan tidak melampau. Ujarnya, jika pada masa sama masih berlaku kenaikan charge package, beliau berharap supaya langkah berkenaan tidak membebankan bakal jemaah umrah. Demi bantuan Baitul Mal, ada golongan kaya sanggup menyamar dan mengaku sebagai asnaf walaupun memiliki pelbagai harta termasuk kereta mewah dan motosikal berkuasa tinggi. Tidak cukup dengan itu, ada juga pemohon bantuan yang tinggal di kondominium dan memiliki perniagaan namun masih sanggup menipu kononnya hidup tersepit semata-mata bagi memastikan permohonan mereka diluluskan. Isu-isu tersebut dibongkar Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menerusi skuad jejak asraf mereka selepas menyantuni pemohon yang mendakwa susah dan sukar menanggung ahli keluarga. Selain taktik itu, wujud kes penipuan lain termasuk memberi maklumat pendapatan yang tidak telus serta meragukan. Antaranya seperti menyembunyikan maklumat sebenar bahawa mereka menerima pendapatan hasil pencen, perkeso, sewaan rumah, perniagaan, kerja sambilan dan pemberian anak-anak. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya gagal memotong sebuah lori sebelum bertembung dengan sebuah lori lain di kilometer 57 Jalan Gua Musang, Kuala Krai malam semalam. Dalam kejadian jam 8.41 malam itu, mangsa Azli Deraman, 52 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan kaki. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, siasatan awal mendapati mangsa merupakan peniaga pakaian terpakai menunggang motosikal jenis Yamaha Y15 dari arah Kuala Krai menghala ke Gua Musang. Ujarnya, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu sehingga menyebabkan kemalangan maut. Beribu-ribu penduduk Israel menyertai tunjuk perasaan kemarin bagi menentang kerajaan baharu pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka membawa spanduk yang bertulis slogan seperti demokrasi dalam bahaya dan bersama menentang fasisme dan apartheid di Tel Aviv. Sejumlah penduduk lain memegang spanduk besar bertulis Menteri Jenayah, iaitu slogan yang digunakan secara meluas oleh Israel semasa demonstrasi menentang Netanyahu pada tahun-tahun sebelumnya. Berikutan kemenangannya dalam pilihan raya pada 1 November tahun lalu, Netanyahu mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada akhir bulan selepas sebagai ketua gabungan beberapa parti-parti politik. Beliau menjadi Perdana Menteri dengan sokongan parti-parti Yahudi ekstrim kanan dan ultra-ortodoks, manakala beberapa pegawainya kini mengetuai kementerian penting. 40 orang terbunuh dan berpuluh-puluh lagi cedera dan parah dalam nahas yang membabitkan 2 bas di Senegal semalam. Nahas dilaporkan berlaku di Jalan Nasional nombor 1 apabila sebuah bas awam yang mengalami kerosakan tayar terbabas ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan bas lain yang melalui jalan tersebut. Nahas yang berlaku di Kampung Genevi di wilayah Kafrin, tengah Senegal kira-kira jam 3.30 pagi itu menyebabkan sekurang-kurangnya 78 orang cedera dan sebahagian daripada mereka parah. Senegal diisytiharkan untuk berkabung selama 3 hari mulai Isnin dan Presidennya Macky Sall turut berjanji akan mengadakan pertemuan antara kementerian bagi membincangkan langkah keselamatan jalan raya. Membuka gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan.
Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Hutang kerajaan persekutuan dijangka meningkat lebih tinggi kepada 61.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahun ini disebabkan satu lagi langkah belanjawan pengembangan. Ujar Kenanga Investment Bank Berhad, meskipun had statutori hutang dijangka kekal di bawah 65%, namun itu menjangkakan terbitan bon kasar kerajaan adalah lebih tinggi pada 2023. Setakat Disember, kerajaan telah menaikkan hutang berkanun baharu berjumlah 110.2 bilion ringgit pada 2022 kepada jumlah keseluruhan 1.03 trilion ringgit daripada terbitan Sekuriti Kerajaan Malaysia MGS, terbitan pelaburan kerajaan GII dan Bil Perbendaharaan Islam Malaysia MITB. Kenanga Investment Bank berkata, berkemungkinan kerajaan memerlukan lebih banyak pengeluaran hutang untuk membiayai belanjawan dan perbelanjaan, terutamanya jika pembaharuan cukai ditangguhkan ke separuh kedua tahun ini. Mereka mengharapkan kerajaan persekutuan dapat meneruskan pelbagai subsidi untuk rakyat, terutamanya untuk melindungi kenaikan kos sara hidup. Pembinaan projek transit aliran masa 3 MRT 3 yang akan diteruskan semula berkemungkinan akan melalui sesi semakan semula dalam aspek kos pembinaan. CGS CIMB Research dalam nota kajiannya memberitahu bahawa 3 syarikat kontraktor iaitu Gamuda Berhad, IJM Corporation Berhad, Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB masing-masing menjangkakan senario berkenaan. Projek Mega MRT 3 dianggar melibatkan kos keseluruhan bernilai 50.2 bilion ringgit. Selain kos pembinaan dijangka mencecah 34.3 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, 8.4 bilion ringgit melibatkan kos pengambilan tanah, manakala 5.6 bilion ringgit lagi adalah bagi menguruskan projek serta lain-lain kos sebanyak 1.9 bilion ringgit. Pemain perseorangan lelaki profesional badminton negara, Lee Zijia, waspada terhadap ancaman lawan Kodai Naraoka dari Jepun yang berjaya menduduki ranking ke-7 dunia menjelang pusingan pertama kejohanan badminton terbuka Malaysia esok. Bagaimanapun, kecergasan fizikalnya mungkin memberikan kelebihan buat Zijia apabila Naraoka dilaporkan mengalami kecederaan ketika pusingan pertama kejohanan seluruh Jepun minggu lalu yang menyaksikan pemain tersebut menarik diri. Namun begitu, keadaan Naraoka tidak memberi kelebihan kepada Lee Zijia kerana pemain Jepun itu dilihat gemar untuk mengheret perlawanan sehingga ke set penentuan dengan tahap pertahanan yang bagus. Walau bagaimanapun, Zijia tetap membuat persiapan rapi dengan menguji ketangkasan selama 1 jam setengah di gelanggang bersama-sama beberapa pemain negara yang lain. Kegagalan Thailand memperolehi bekalan gol di tempat lawan telah menjadi pembakar semangat buat Harimau Malaya sebelum menghadapi aksi separuh akhir kedua Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF di Stadium Thammasat esok. Di sebalik penguasaan Thailand dan kemenangan tipis 1-0 yang diraih Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil kemarin, keputusan itu menghadirkan rasa gundah kepada peminat tempatan yang memandang ranking Thailand sebagai juara bertahan. Kim Pan-gon turut berkata jika tiada pembatalan gol kedua pada malam itu, pastinya akan lebih menarik memandangkan pasukan negara perlu mendapat bekalan gol yang selesa sebelum bertandang ke gelanggang lawan pada malam esok.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 10 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.